السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهب لي علما وحكمة وارزقني يا رزاق كل مسهلة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muka surat 5. Muka surat 5 daripada atas. Muka surat 5 daripada atas. Kita habis muka surat 4 hari tu, bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi amin. Kata pengarang, kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin, itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan dengan keadaannya tadallulan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya, dan tabadzulan, yakni hina, dan takhaddu'an, yakni yang khada' dan takhasyu'an, yakni dengan khusyuk, dan taraghuban, yakni gemar dan suka, dan tamalluqan, yakni dengan rindu dendam. Panjang tu. Kalau ikut syarah-syarah ni sajalah panjang. Kita cuba serengkah mungkin lah istilah-istilah tasawuf belaka ni. Tak apa, kita berhenti sini dulu. Berhenti sini dulu. Nanti kalau dang start dengan maka wukuf itu. Baik. Terengkah sikit. Kata pengarang, kata Muhammad bin Ali Tirmizi. Kata Muhammad bin Ali Tirmizi. Siapa dia ni? Muhammad bin Ali Tirmizi, Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Bashir Al-Hakim At-Tirmizi, Abu Abdillah. Hidupnya pada abad tahun 318 Hijrah. 318 Hijrah. 318 Hijrah ni termasuk dalam kurun yang awal yang disebut oleh Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun aku, kemudian yang lepas tu, kemudian yang lepas itu, masuk yang berikut dan yang berikut. 3 kurun. Kurun terbaik, kurun terbaik yang pertama, pandangan yang pertama, 300 tahun pertama start daripada Nabi diutuskan. 300 tahun tu hijrah lah, hijri.
Jadi zaman ni zaman para sahabat. Nah, zaman tabi'in ni ulama tabi'in banyak Mujahid, Muqatil al-Auza'i, Sa'id bin Musayyab, Abdullah al-Mubarak, Fudail bin Iyad, pelbagai bidang banyak. Masa tu tak ada lagi pembentukan mazhab. Masing-masing ulama yang mujtahid ada orang ikut dia, tapi tak dikenali dengan mazhab. Tapi kalau istilah ulama usulnya, ini mazhab al-Auza'i, ini mazhab orang ni, ini mazhab orang ni, gitu. Dia start tu ada mazhab start dengan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi itulah, sebab ia tabi'in. Kemudian baru pergi tabi'ut tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tabi'ut tabi'in. Itu zaman 300 tahun awal. Kemudian orang yang sempat hidup zaman tabi'ut tabi'in ini antaranya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi kematian dia itu dalam lepas daripada 300 Hijri, tahun 300 Hijri dah. Jadi orang ni Muhammad bin Ali ni, dia masuk sezaman dalam zaman Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dia masuk zaman tu. Tirmizi ni bukan nama orang, nama tempat. Turmuz, nama kampung tu Turmuz. Tempat lahir Imam At-Tirmizi. Dia bacaan ada 3 bacaan, ada 3 wajah bacaan. Panggil Tirmizi boleh, At-Tirmizi boleh, At-Turmuzi boleh, At-Tarmizi boleh. Boleh orang Melayu biasanya Tarmizi lah. Kita beri nama anak Tarmizi, nama tempat belaka. Nawawi nisbah atas nama tempat belaka. Jadi nama tempat tu, kampung tu Turmuz. Jadi seolah-olah paling tepat Imam At-Turmuzi lah. Tak? Biasanya orang panggil, kalau orang Arab biasa panggil Tirmizi. Kita Melayu Tarmizi. Abu Abdillah hidupnya pada abad 300, pada tahun 318 Hijrah, bersamaan 930 Masihi. Ia adalah ulama hadis sufi, mengambil ilmunya dari Khurasan, Iraq. Di antara karangannya Al-Iqyas, Al-Mughtarrin, Riyadun Nafsi, Nawadirul Usul fi ma'rifati akhbarir Rasul, dan Ilalul Ubudiyah. Ni kena ingat, ni bukan Imam At-Tirmizi ahli hadis tu dah. Ni ahli sufi. Ahli sufi, tapi dalam masa yang sama dia ulama hadis. Dia ulama hadis. Abu Abdillah gelarangnya. Tapi mazhab dia ni mazhab Syafi'i kau. Ni mazhab Syafi'i. Imam At-Tirmizi kan ia terkenal dengan Sunan At-Tirmizi. Ni kalau buka kitab nak kenal ulama-ulama Syafi'i, panggil Tabaqatus Syafi'iyah. Semua ulama Syafi'i duduk dalam kitab tu. Akan temu lah. Dan nama-nama yang sama pun banyak dalam Tabaqatus Syafi'i. Nama-nama yang sama. Jadi kadang-kadang orang keliru. Jadi nama yang sama tu hidup zaman lain-lain biasanya. Tapi ulama besar belaka. Cuma bila kita kenal, kita orang awam ni kenal hak besar-besar. Tak? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Imam Rafi'i, orang yang ramai lagi, Imam As-Suyuti. Baik, kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bermula sembahyang itu imaduddin. Bermula sembahyang itu imaduddin ni sabit dengan hadis lah. Sabit dengan hadis. Sebab apa? As-salatu imaduddin, Nabi kata. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa dirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa tinggal sembahyang, dia meruntuhkan agama.
Itu nak kabar nak wi orang panggil tarhib. Dalam ilmu hadis dia panggil nak wi tarhib, nak bui kita takut, jangan buat. Jangan buat benda haram tu. Maksudnya jangan tinggal semayang tujuan dia. Bila tengok dengan hadis ni patut rasa gerung siapa kerutuh agama. Nasabah man taraka solata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal semayang dengan sengaja, sesungguhnya dia kafir dengan jelas-jelas. Nak wi takut. Cuma jumhur ulama kena faham molek. Jumhur ulama memberi faham tanggung makna hadis yang jelas itu hadis sahih dah. Riwayat Muslim yang jelas itu dengan makna orang tinggal semayang dalam keadaan pertama sama ada dia menafikan kewajipan semayang. Dia kata semayang tak wajib, kafir jelas-jelas. Walau setinggi mana kedudukan dia dalam masyarakat sekalipun, dalam bab dunia ke bab agama ke, orang kata dia ni wali, sekali tubik mulut dia kata semayang tak wajib dah, takut, kafir dengan jelas. Tu kena faham molek. Tu wali setan tu. Wali setan. Dia kata syariat sudah tidak berjalan atas diri aku sebab aku telah sampai kepada hakikat. Maka orang ni wali setan. Sebab kena faham molek. Pertama makna ulama tanggung kat ihtimal makna siapa tinggal semayang sengaja jadi kafir. Yang kedua, orang yang makna kafir itu ditakwil oleh ulama sebagai kafir kufur nikmat, kafir dengan nikmat Allah. Allah beri kenikmatan kehidupan kepada dia tak semayang. Maka orang tinggal semayang, orang kufur nikmat Allah. Sebab dia tak berterima kasih dengan Allah dengan menjadi hamba Allah yang ubudiyah kepada Allah. Tak semayang. Dua makna daripada hadis ni. Makna ni makna yang sabit dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan juga tu jumhur ulama pegang. Dan hak jadi berbezanya dengan jumhur ulama dan juga mazhab Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kata memang kafir sungguh. Kafir sungguh. Orang tinggal semayang ni kafir. Kafir sungguh. Jadi Imam Syafi'i bila dengar anak murid dia kata gitu, takut huru-hara dalam masyarakat pegang pahaman tu. Jadi Imam Syafi'i satu hari bila temu Imam Ahmad tanya. Ni ada dalam kisah ni ada dalam Tabaqat. Imam Syafi'i tanya, ya sungguh mu kata jadi kafir tinggal semayang? Ya kafir. Baca hadis man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa tinggal semayang dengan sengaja, muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya kafir dengan jelas. Jihara jelas. Kata Imam Syafi'i, dah kalau dia semayang mula, jadi Islam mula. Imam Ahmad jawab, jadi Islam mula. Pada tu Kang, kita tahu dah, kata Imam Syafi'i, kita tahu dah Kang, syarat sah semayang mesti Islam. Nak sah pun semayang dia kafir. Imam Ahmad bin Hanbal senyap, dah jawab. Tak boleh nak jawab. Diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal maknanya akhir dia berpegang dengan pandangan jumhur ulama juga, bahawa kafir di situ bukan kafir i'tiqadi, bukan keluar daripada Islam, dok gugur Islam. Tapi jangan faham lah rengang, berat. Tinggal semayang ni berat, dekat dengan kekufuran. Al-ahdu baini wa bainakumus salah, Nabi kata janji yang diikat antara aku Rasulullah dengan mu umat aku ialah semayang. Mu tak semayang tak ada. Lucu janji mana? Syafaat. Janji ngaku umat Nabi yang jawab seruang lah. Jadi ingat, jangan awak muda dia tiang kamu. Rumah dia ada tiang, atap ada dinding, ada tapak. Islam ni
tapak rumah tu seumpama akidah. Usuluddin lah. Nak bina pun tak ada tapak, kena ada tapak. Ada tapak kena cari. Tanah beli, tanah sewa, tanah saka dok kira kena ada tapak. Itu usuluddin. Jadi orang hak nak bina sesuatu tak ada tapak, tidak akan terbina sesuatu atas tidak ada tapak. Sebab tak ada usuluddin. Tak ada akidah. Tak boleh. Kemudian tiang ni semayang. Imaduddin. Tiang semayang tu tiang. Tak ada tiang, tak ada kat rumah tapak saja. Kalau kita kata boleh buat atap, buat dinding, pas tiang tak ada, nak buat lagu mana? Daripada dinding ke dinding, nak letak atap kat gigi pula, rasuk nak letak lagu mana? Mesti ada tiang. Maka tiang adalah sembahyang. Kalau umpama tamsil dipanggil, tamsilan. Kadang-kadang kita ni orang ngaji ilmu, kita dak kerti nak cerak, nak beza, nak pisah. Kena molek orang hak tahu sikit agama, ustaz-ustaz tapi dak dalang. Dia faham makna qiyah, bukan qiyah, tamsil. Misal dengan qiyah ni dua perkara yang jauh berbeza. Jadi tamsilang ni, kalau kata nak buat tamsilang tu hak Tuhan dengan hak makhluk, boleh buat tamsilang, dalam Quran pun buat. Jadi qiyah tu lain. Isu qiyah ni isu usul fiqh. Qiyah. Tamsilang ni kita nak faham mudah, maka ulama buat tamsilang. Jadi kita ni tamsilang hak Nabi bawa ialah semayang seperti tiang. Dalam sebuah rumah ia adalah tiang, sebuah bangunan ia adalah tiang. Tu gitu. Hak lain tu tak mendapa kita ada rukun Islam. Di rukun Islam 5, syahadah tapak. Syahadah tu tapak. Ia masuk walaupun dia rukun Islam, tapi ia kait dengan usuluddin. Pasal tak ada syahadah kafir. Dia tapak. Semayang tiang, dindingnya, atapnya. Kita ada hak rukun-rukun lain, zakat, puasa, haji, melengkapkan sebuah rumah. Gitu. Jadi kena ingat semayang tu penting. Sebab tu perumpamannya besar. Walaupun perumpamaannya besar, jangan kita melampaui batas dalam menghukum dan berkata-kata. Waktu kena jaga. Contoh orang bawa hadis. Orang kata Nabi ancang bakar rumah, orang dok pergi semayang sejid. Bahagian semayang sejid. Bukan tinggal semayang, bahagian semayang sejid. Kita kata wajib fardu ain, haram semayang rumah. Ni orang melampaui dalam bab hukum dan berkata-kata. Sebab tak boleh faham zahir, kena tanya ulama faham ke mana hadis tu. Kena faham molek. Hadis tu ada asbabul wurud. Asbabul wurud maksud dia sebab hadis diucapkan ketika mana, keadaan mana, kisah mendapa. Masa tu kisah dia zaman Madani dah, zaman lepas pada hijrah. Semayang telah diwajibkan 5 waktu sehari semalam hak dengan 17 rakaat. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isyak 4. Sebelum daripada tu Nabi semayang dah 2 rakaat. Lepas daripada Isra' Mi'raj, Jibril pun ajar belaka dah 5 waktu tu sebagaimana kita semayang sekarang. Jadi bila zaman tu ramai munafik. Depan Nabi semayang boleh ada, belakang Nabi semayang munafik. Dia semayang belakang Nabi. Kalau kira tu lebah, semayang belakang Nabi munafik. Belakang tau. Munafik hok cakap hok ni kisah ni dalam sirah semua Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni munafik akidah, bukan munafik akhlak. Dia munafik akhlak tu dia ada qarinah tu qarinah kepada orang munafik. Tapi nak hukum hak akidah tak boleh. Kita ni tak boleh nak hukum akidah. Munafik akidah, munafik akhlak je. Cakap pelawak, janji mungkir. Tahu, balah menebang, beri amanah khianat tu tanda munafik. Bukan akidah lagi, akhlak. Perbuatan dia munafik pada amal. Jadi zaman Nabi ni bila kita baca kitab sirah kan, tu munafik akidah.
Munafik akidah. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala bapak munafik. Hak ni semayang belakang Nabi. Jadi bila puak-puak ni duduk rumah tak semayang. Faham tak? Sebab tu dia munafik akidah, duduk rumah tak semayang. Nabi tak nampak aku. Tapi di masjid belakang Nabi bah. Gitu. Bila Nabi ucap hadis ni, Nabi tuju kepada orang munafik. Pasal dia duduk rumah tak semayang. Nak sabar tak kalau Nabi nak bakar? Nak bakar. Nabi ancam bakar, nak suruh mari semayang masjid. Bukan Nabi kata pergi bakar. Itu baru jatuh hukum. Ni asyukka maksudnya buat berat masuk dia. Kalau kata dak nyusah suruh pergi bakar gitu. Jadi orang hak munafik dia di rumah dak semayang. Nabi tahu, sebab Nabi tahu perkara gaib dengan perkhabaran daripada malaikat, daripada Allah SWT khabar ke Nabi. Jadi bila Nabi tahu, Nabi ucap itu. Walaupun sahabat dah tahu. Rumah semayang kedau. Faham? Jadi kita tak boleh melampau dalam hukum. Ialah cara mana? Takut kita ni kata uduh orang kerana ada hadis ni. Sebab tu tak boleh buat kesimpulan sendiri bila baca hadis. Kena faham mulai. Kita nak khabar nak mayang ni memang berat, tapi jangan melampaui lebih pada tu. Kafir tak mayang, mudah itu. Jangan mudah menghukum ni, jangan mudah. Biar maksudnya ngaji molek perkara yang merosakkan iman, perkara yang menggugurkan Islam, ada kena bilang 1, 2, 3 ikut kitab tauhid. Tak boleh mudah-mudah asal apa ni kita kadang-kadang kita berasa syirik selalu orang tak boleh nak hukum mudah itu. Kita kata alhamdulillah anak kita, contohlah alhamdulillah boleh kerja. Orang tua-tua biasa cakap pasal anak. Orang muda cakap pasal hobi dia. Orang tua-tua cakap pasal anak-anak. Anak ada mana lain? Kerja mana? Kerja pegawai, kerja Putrajaya kan bu. Alhamdulillah cerah masa depan kita kata, syirik mung. Ada orang ngajar lah ni. Ada orang ngajar syirik. Siapa kata kerja kerajaan cerah masa depan? Dah kita nak kata ke mana? Nengung kita. Ramai mana dah orang kita, orang Islam kita syirik kerana cakap bak tu. Dah kata cerah masa depan, masuk berapa cerah masa depan? Dia nak khabar gaji masuk umur tiap-tiap bulan gitu Jami masa depan Jami masa depan ni bahasa benda kerja kerajaan. Jami masa depan tu bahasa ada, hukum ada. Hukum ada ni bila kita cakap serupa, kita kata alhamdulillah telang penado bahan covid positif, telang penado hilang demam alhamdulillah. Syirik mung, siapa buat baik mung? Boleh kata gitu? Tak boleh. Orang cakap gitu, orang tak selesai ilmu akidah. Tu cakap ada sama masa depan ni. Dah iktikad kita dalam hati. Kita belajar kitab akidah. Siapa beri rezeki? Kerajaan ke Tuhan? Dalam hati ada dalam sejiklah kedai. Kita fahamlah kedah Tuhan beri rezeki. Ke ada hak sini kata hak beri rezeki kerajaan? Ada? Tak ada orang cakap itu. Orang cakap gitu termasuk dalam perkara yang menggugurkan Islam. Kalau cakap gitu baru ya. Sebab Ar-Razik, Ar-Razzaq, Tuhan tukang beri rezeki. Kalau kita kata makhluk beri rezeki, baru kosong, baru terkeluar daripada Islam. Dah kalau kata alhamdulillah dia tu kerja makan gaji, alhamdulillah curah sikit masa depan. Faham kitanya secara adanya orang kerja kerajaan hujung bulan boleh biti orang jual burger, bukan nak hina orang jual burger, nak khabar kena molek orang jual burger kaya pada orang kerja kerajaan. Kena faham molek. Saya ada waris tok lelaki pada sepupu saya arwah dah. Orang kenal, kalau sebut nama orang kenal. Dia mula-mula nega jual air tebu tepi jalan.
Lepas dia maju sikit, dia buka nombor 2, buka nombor 3, lalah jadi kontraktor. Lalah terkenal negeri Terengganu, dia kontraktor besar. Mati lama dah. Untuk lelaki sepupu. Mula-mula dengan jual tebu, makna kita tak boleh hina orang kerja asal halal. Nak khabar dari sudut adab. Orang kerja makan gaji dengan kerja tak tentu Tiba-tiba nak zaman lah ni. Kalau zaman stabil, apa zaman ekonomi teruk Kang, ada orang debar kan. Pada ada orang kerja kerajaan, mu mari krisis ekonomi ke gaji kena bayar kau. Tahu tak? KWSP pun berapa trilion dah habis waktu baik. Dah kita boleh gaji tau orang kerja makan gaji kerajaan. Boleh gaji kau. Pada adat cakap. Cuma kalau nak pandai dari sudut iman, orang yang memilih untuk berniaga dia sunnah Nabi. 9/10 daripada rezeki mari pada niaga. Kena faham? Tu dari sudut sunnah. Sunnah ni ada benda sunat, ada benda wajib. Dalam konteks sunnah berniaga, kalau kita niat ikut Nabi dapat pahala. Dan banyak rezeki ikut niaga. Tapi orang pilih pasal nak jamin. Dari segi iman, tu perbezaan iman. Bukan masalah dosa pahala. Dari segi iman, harus kita memilih kerja niaga, harus kita memilih kerja kerajaan atas kita. Anak kita belajar ijazah sarjana muda ke juruteraan, mitok nak jadi jurutera JKA. Salah tak? Tak salah. Rasa terjamin sikit, mak ayah berasa gitu pada adat. Ni pasal kita dengar kerek tubik video ngajar. Siapa kata ni ustaz awak sebut ni, siapa kata masa depan terjamin bila kerja kerajaan? Syirik dia kata. Mudah. Tak boleh gitu. Hak tu bukan masalah kata, masalah i'tiqad. I'tiqad kita kemah dah. Siapa beri rezeki? Tuhan beri rezeki. Kena faham molek. Tuhan beri rezeki, bukan makhluk. Tapi mulut cakap hak tu tak ada masalah. Tidak menjejaskan iman dan merosakkan akidah. Sekiranya dak erat dengan i'tiqad. I'tiqad kita faham dah tadi. Sebab tu pengajian i'tiqad ni kena tahu dan pegang. Sebab tu maksud dia i'tiqad. Aqaidul iman. Kita pegang. Kita belajar al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan qada Allah SWT. Kita pegang kemah, tak apa. Hak pegang dalam. Hak mulut cakap adab bahasa dia dah. Nabi cakap adab, sahabat cakap adab. Zahir. Kita ayat Quran ada hak zahir, ada hak batin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami sembah. Pada Engkau kami minta pertolongan. Sebenar-benar pada takdir, kalau keimanan, iman yang rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada qadar, baik dan buruknya. Kita mari semayang ni kita sendiri ke hak Tuhan? Nak cakap pasal hakikat takdir. Hak kita sendiri buat ke hak Tuhan? Kena faham molek. Jadi masalah kita kalau bekah molek usuluddin tak kemah, ni bahaya. Tuhan belaka. Tu orang panggil pegangan. Bila pegangan dia duduk dalam. Kita percaya dah benda tu selesai. Tahu? Selesai. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah cipta mu, dan Allah cipta juga hak mu buat. Kita mari surah ni Allah yang cipta. Takdir Allah. Kita kata dak. Allah tahu saja kita buat. Salah. Tu terkeluar daripada ahli sunnah jemaah. Perbuatan ni cakap af'alullah ba'af'alullah, perbuatan Allah. Termasuk dalam perbuatan Allah tu hakikat. Hakikatnya semua kita buat perbuatan Allah. Tu kena faham molek. Tu bicara akidah. Sebab tu kena cerak pertama, kena selesai fardu ain, 3 disiplin. Yang kedua, bila cakap kena pisah molek, jangan campur aduk. Bila nak setuh kena khabar kepada pendengar. Yang ketiga, jangan mudah-mudah jatuh hukum. Jadi bila campur gini jatuh hukum mudah cakap pasal tasawuf, letak hukum dalam bab usuluddin. Jadi pening. Jangan. Erek pas itu pasal mari kerek mari nitah video benda tu. Ustaz dak barang maknanya cakap gitu. Ustaz cakap dak barang.
Tak boleh. Jadi ramai mana kita sudah mensyirikkan orang, menghukumkan orang tu kafir kerana benda tu. Oh jangan mudah. Benda cakap ada. Benda cakap ada. Kita faham boleh. Ia kena aku sembah. Kita sembah ni perbuatan kita ke? Tuhan takdir. Mana faham? Ni hakikat takdir kita nak khabar. Sama dengan perbuatan kita yang kita buat jahat, kita buat baik ke dalam takdir Allah. Tapi ahli sunnah Jumaah ya ada satu bab lagi panggil beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ni jadi memutuskan haram hukumnya kita menyandarkan segala yang jahat-jahat, yang buruk-buruk kepada Allah. Walau hakikat iradatullah dalam iradat Allah belaka. Jadi kita curi kata Tuhan takdir berdosa kita kerana menyandarkan perbuatan jahat kita kepada Allah. Hakikat betul dah, sebab kita cakap hak syariat. Kita cakap hak syariat, kena cakap syariat. Macam berlaku sama Sayyidina Umar Al-Khattab. Seorang pencuri ditangkap dan sabit ia mencuri serta sampai nisab mencuri untuk dipotong tangannya. Tapi Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya dulu dia, pasal apa mu curi? Nya boleh ke jawab takdir Tuhan. Umar Al-Khattab jatuh dua hukum. Pertama hukum hudud, kerak tangan pasal sapan nisab. Haul tak ada lah. Tu bab zakat. Nya kira bab haul juga berat. Curi siapa cukup setahun ke tau? Tak, nisab ada. Orang curi ni. Curi seria dua ria tak kena kerak tangan. Yang kedua hukum ta'zir. Ta'zir budi bicara dan kebijaksanaan pemimpin ketika itu qadi, tu hakim. Jadi Umar Al-Khattab jatuhkan ta'zir kepada dia. Saya dah ingat hukum ta'zir itu dalam bentuk benda, rotang ke denda ke. Kerana apa? Kerana dia biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia sandar perbuatan dia kepada kepada Tuhan. Jadi haram hukumnya sandar perbuatan jahat kita kepada Allah. Hakikat kembali takdir baik dan buruk Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Kena faham mulai. Tu i'tiqad, tu pegangan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Bukan COVID ni, pasal saya alumni dah. Alumni dah lah. 3 bulan lepas. Kena bulan lepas ni. 3 minggu lepas. Jadi kesimpulan ini, sebelum masuk sini balik, nak tekan lah, nak tekan. Pasal bahaya bila orang dengar orang pakai jatuh hukum orang lain. Bahaya kesan dia besar. Kesimpulan dia, kita cakap siapa yang bercakap dalam bab cakap saja zahir, siapa yang kata kerja kerajaan terjamin masa depan dia, tidak boleh dihukumkan telah berlaku syirik. Jangan mudah itu. Tapi siapa yang beriktikad, ada beza dua. Siapa yang beriktikad, sebab tadi cakap ada, siapa yang beriktikad dia boleh kerja kerajaan, memang terjamin masa depan dia, tu i'tikad. Faham tak? Terjamin dengan erti kata dia ni tak ada, memang confirm. Tak hidup susah. Gitu maksud dia. Hak tu gosok. Hak tu i'tikad. Barang i'tikad kita nampak dah, tak nampak. Tak nampak. Nak hukum pun ni. Tak boleh. Kalau perkataan tadi, perkataan cakap secara adab begitu. Ada apa? Tidak merosakkan akidah kita. Jangan erat kepada i'tikad. Kita faham dah benda tu secara adab. I'tikad kita Ar-Razzaq, Ar-Razik, Ar-Razzaq Allah SWT. Tukang beri rezeki Tuhan, tukang manusia. Jadi semayang tadi, semayang as-salatu imaduddin. Dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang. Kita terpaksa sebut di sini kita urang ni je masa waktu dah ni. Dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslim. Itu maksud mendapa tu, maksud dia sembahyang yang difardukan ke atas hamba-hambanya yang muslim pada pertama kali. Ada pun hal lain, puasa, zakat difardukan kemudian daripada sembahyang. Rukun Islam ada 5. Nak masuk dalam Islam kena syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam lah dia. Lepas tu wajib selalu kena sembahyangnya. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi nak kabur dari sudut sejarah, sembahyang dulu difardukan, kemudian baru puasa, haji. Sebelum tu dak lagi. Orang putih panggil gradually. Dak turun kewajipan tu sekaligus. Sembahyang dulu. Pasal menunjukkan keutamaan sembahyang tu dalam agama. Lepas hukum pertama, hukum kedua lalu. Lepas sah jadi Islam dengan syahadatain, kena sembahyang. Gitu. Besar sembahyang tu nak khabar. Kalau kira lah ni baru nak cerita pun padang dah dengan kuliah-kuliah Isra' Mi'raj baru ni. Dia sembahyang diwajibkan kalau kiranya sebelum hijrah Nabi, sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu masyhurnya di sisi ulama ahli sirah. Malam Isra' ni memang Nabi duduk Mekah lagi. Tak? Cuma lepas pada tu baru hijrah. Lepas hijrah baru masuk kewajipan hak lain-lain, puasa, zakat, haji. Jadi pertama kita, kesimpulan kita nak tutupnya malam ni, bila bab sembahyang ni penting kita nak khabar. Pertama kita kena faham, kita kena bersyukur kerana kita dilahirkan dalam Islam dan diwajibkan sembahyang atas kita sembahyang. Kita ditakdirkan oleh Allah SWT boleh sembahyang, mari masjid. Kena bersyukur dan doa kepada Allah supaya kita istiqamah atas jalan taat tu sampai mati atas sembahyang tu lah. Dan yang kedua, supaya Allah
rezekikan kepada kita dengan kita jaganya semayang 5 waktu ni. Allah kurnia kita semayang-semayang yang sunat-sunat, terutamanya rawatib. Allah kurniakan kita gagah jaga rawatib. Dan seterusnya kita juga kena bersyukur dan berdoa supaya kita mati atas jalan orang hak dok tinggal semayang. Maka tertegaklah agama dalam diri kita. Sebab dia tiang. Habis benda lain itu tidak akan dikira sekiranya kita tak lulus sembahyang. Dia kena selesai sembahyang dulu. Jangan rasa selesa dengan sembahyang yang kita ada, belajar meningkatkan mutu sembahyang kita zahir dan batin. Kalau kita belajar fardu ain zahir selesai pun ngaji hak batin sembahyang pula. Batin ada peringkat tinggi hak batin pula. Siapa kita berasa macam dekat sungguh dengan Tuhan. Tuhan pakat wali-wali Allah. Tahu? Patut kita kena cita-cita benda tu. Baru mudah-mudahan kita ni jadi orang gemar dengan semayang. Jadi semayang tu berasa suka, dok berat. Budak-budak semayang orang munafik macam semayang budak-budak. Tahu? Kalau ayah dia ajak, dia memasang muka. Nak ajak semayang berjemaah dengan dia je, susah hati dia. Pasal saya tahu dah, ayah dia ajak semayang bergaluh jaga, tertik terening, tamak nina. Kalau dia semayang 3 minit dah dang 4 rakaat. Sudah dah. Lepas tu dak lelok anak semayang gitu, molek erek semayang. Moleknya masjid tahu. Siapa umur comel dah lah. Anak-anak gitu pasal dia dah. Jadi orang munafik dia semayang macam budak-budak. Belakang orang kalau orang munafik akidah dak semayang terus. Macam hak Nabi ancang nak bakar rumah tadi, munafik kan tu. Kita hukum hak mak dak mari sejik. Parok lalu kita jadi kalau munasabah munafik, kalau kita tahu munasabah dak Huzaifah Al-Yaman bila masa dia kabur kita senarai munafik. Ada mati Huzaifah Al-Yaman tu terkubur rahsia. Senarai munafik dia pegang. Nabi kabur dia, tak kabur orang lain. Sayyidina Umar minta kabur, dia tak kabur. Kalau dia tak senang, Sayyidina Umar pegang berkah belaka. Baru tak jadi duri dalam daging kerajaan. Tapi tak jadi rahsia Huzaifah Al-Yaman. Hak tahu dak aman. Antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tu kepala bapak munafik. Hak tu se dalam sejarah nak kita ahli sunnah jemaah pun hak tu se. Kepala ada beberapa lagi tapi tak bukan semua senarai. Ada selagi lah Abdullah bin Sabak, ada selagi. Pasal hak tu Sabik dia adalah orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Lepas tu buat pecah belah umat Islam. Lepas tu dia jugalah punca kepada lahirnya Syiah. Dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar kalau tak silap. Berperanan memecah belahkan paling besar zaman Sayyidina Osman. Sampailah terbunuhnya Sayyidina Osman. Lepas tu berperanan melahirkan Syiah. Dia buat ta'asub kepada Sayyidina Ali sampai lahir Syiah. Abdullah bin Sabak. Waktu pun dianggap munafik dalam kitab-kitab sirah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.